Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 23 Mei bersama saya Nazira Syariat. Kita saksikan tajuk utama malam ini. Isu kalimah Allah, Perdana Menteri beri penjelasan di Dewan Rakyat. Juga 5.23 pukau ribuan penonton. Cadangan bagi memperkemas peraturan berhubung penggunaan kalimah Allah akan dibentangkan pada mesyuarat Majlis Raja-Raja pada Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan juga akan merujuk kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI yang dipengerusikan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bagi tujuan itu. Pendirian kerajaan hari ini dalam keputusan Jemaah Menteri memperaku keputusan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Satu, nama Allah tidak boleh digunakan di semenanjung tanah Melayu. Kedua, kelonggaran diberikan dengan syarat-syarat untuk Sabah dan Sarawak. Dan inilah yang keputusan dibuat yang menyebabkan tidak ada rayuan dalam kes pentadbiran. Iaitu bukan sama sekali keputusan hakim. Bahkan hakim itu sebut betul-betul. Dalam keputusan hakim, ini keputusan pentadbiran dan bukan keputusan theological. Datuk Seri Anwar menjawab soalan Ahli Parlimen Bagan Serai Datuk Idris Ahmad di Dewan Rakyat yang ingin tahu adakah kerajaan mendapatkan perkenan Majlis Raja-Raja Melayu dan berunding dengan Majlis Agama Islam Negeri terlebih dahulu sebelum menarik balik rayuan dalam kes kalimah Allah. Beliau berkata keputusan untuk menarik balik rayuan adalah sebagai usaha untuk memperkemaskan semua peraturan yang berkaitan. Apa yang diarah oleh Jemaah Menteri sekarang ialah melihat keseluruhannya semua peraturan sama ada akta mesin cetak, arahan KDN, keputusan-keputusan Jemaah yang Menteri yang lalu sekiranya menimbulkan kekeliruan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ialah memperkemaskan. Nah, inilah yang saya kemukakan kepada Kebawah Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong yang kemudian baginda perkenankan, iaitu ambil semua peraturan-peraturan yang lama, sebahagiannya harus dipindah, sebahagiannya harus dibatalkan. Pada 17 Mei lepas, Perdana Menteri menerusi kenyataan memaklumkan Jemaah Menteri telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk mempersembahkan cadangan bagi mengukuhkan penguatkuasaan dasar berhubung kalimah Allah kepada Majlis Raja-Raja. Menurut Datuk Seri Anwar, ia turut melibatkan cadangan memperkukuh perpaduan dan keharmonian antara kaum dan agama di Malaysia. Perkara itu adalah berhubung dengan keputusan Peguam Negara untuk menarik balik rayuan terhadap kes Jill Island Lawrence Bill berhubung bahan penerbitan yang mengandungi kalimah Allah. Sesi persekolahan akan kembali bermula pada Januari pada 2026. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, kerajaan telah memulakan usaha untuk mengawalkan kalender akademik persekolahan sesi 2024-2025 bermula pada Februari 2025. Sukacita saya maklumkan, KPM telah memulakan usaha dengan merancang untuk mengawalkan kalender akademik persekolahan sesi 2024-2025 bermula pada bulan Februari 2025. Kalender persekolahan dirancang dapat bermula pada bulan Januari ialah pada tahun 2026. Jadi permintaan yang berhormat untuk memulakan sesi persekolahan Januari akan ditunaikan pada tahun 2026. Fadlina berkata susulan pengumuman itu, aspek kewangan dan ekonomi dapat dirancang mulai sekarang oleh semua pihak yang terlibat. Menurutnya, KPM juga telah melakukan penjajaran kepada jadual peperiksaan awam agar ia selari dengan perubahan kalender akademik persekolahan. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan soalan lisan Ahli Parlimen Seri Gading Aminul Huda Hassan yang meminta KPM menyatakan apakah langkah-langkah yang telah diambil bagi memastikan takwim persekolahan dipatuhi oleh semua pihak dan tahun berapa persekolahan dapat bermula awal Januari.
Sebelum ini, KPM dilaporkan memberi jaminan permulaan takwim sesi persekolahan akan kembali bermula pada Januari, namun memerlukan tempoh tertentu untuk dilaksanakan. Pameran Antarabangsa Maritim dan Aeroangkasa Langkawi 2023 523 membuka tirainya hari ini dengan pertunjukan pembukaan pelbagai aset pertahanan milik negara dan antarabangsa. 36 pesawat menampilkan persembahan udara yang memukau lebih 2,000 penonton yang berada di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC. Antara pesawat yang ditampilkan adalah pesawat pejuang milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM jenis FA-18AD Hornet, Hawk 108-208, Sukhoi Su-30MKM dan pesawat pengangkut jenis C-130H dan A400M. Turut serta helikopter MD-530G, EC-725AP, EC-725, AW139 dan AW109. Tinjauan TV Al-Hijrah mendapati rata-rata pengunjung dalam dan luar negara terpukau dengan persembahan udara oleh jet pejuang terbabit. Oh, sebab nak tengoklah persembahan tu kan depan mata. Kalau kita tengok kat TV tu tak feel. So kita memang duduk sini memang nak rakam video depan-depan. Itu je lah. Orang kata yang Korea tu best kan. So memang kita datang, kita nak tengok lah. Akrobatik tu lah yang buat persembahan depan mata lah. Kira sebelum ni duduk tengok dalam TikTok lah apa kan. Nak tengok depan mata sendiri lah. Sebulan sebelum event ni lah. Sebab kan hotel kan penuh lah apa semua kan. Buat persiapan sebulan lah. Maksud dia booking awal apa semua? Booking awal. Hak tu pun memang dah penuh sebulan dah booking pun memang dah penuh dah hotel. Ni dapat last minute lah, rezeki lah kata. Tahun ni lagi meriah lah daripada sebelum-sebelum ni. Lagi banyak negara-negara yang masuk. Dari awal lagi dah plan lah nak mai. Daripada start 23 bulan, nanti sampai habis nak mai. Majlis pembukaan disaksikan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pengangkutan Anthony Loke, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Antara yang terlibat pasukan aerobatik antarabangsa Black Eagle dari Korea Selatan, Jupiter dari Indonesia, Russian Knight dari Rusia dan August 1st dari China. Pameran 5 yang kini memasuki edisi ke-16 sejak diperkenalkan pada 1991 dijadual berlangsung selama 5 hari bermula hari ini. 523 disertai lebih 525 pempamer termasuk 140 syarikat dalam industri pertahanan, 101 syarikat dalam sektor komersial dan 284 syarikat daripada kedua-dua sektor. Dalam pada itu, petang tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merasmikan segmen maritim pada Pameran Antarabangsa Maritim dan Aeroangkasa Langkawi 2023 523 di Resort World Langkawi RWL. Turut hadir Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor. Perdana Menteri menyaksikan demonstrasi bot maritim yang mempamerkan pergerakan taktikal Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Jabatan Perikanan Malaysia. Pada majlis itu, Datuk Seri Anwar turut melakukan pemeriksaan kapal di laut yang merupakan satu acara tradisi Tentera Laut seluruh dunia. Segmen maritim yang bermula hari ini sehingga 27 Mei dibuka kepada orang ramai secara percuma sepanjang pameran 523 berlangsung. Baik, selepas 20 tahun, Pulau Pinang kembali menjadi tuan rumah Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan 1444 Hijrah bersamaan 2023. 112 peserta dari seluruh negara berusia lingkungan 10 hingga 25 tahun akan mengambil bahagian dalam acara yang bermula 11 Jun hingga 16 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, setiap negeri akan diwakili 8 peserta iaitu 2 bagi pertandingan tilawah Al-Quran manakala 6 bagi hafazan Al-Quran. Beliau berkata beberapa penambahbaikan dalam format pertandingan juga akan dilaksanakan bagi memberi cabaran kepada para peserta.
Dan antara kelainan yang kita akan buat pada majlis tilawah ialah berkaitan dengan format yang mewajibkan peserta tilawah untuk membaca 2 lagu wajib secara berturut-turut dan menyelesaikan bacaan dengan sekurang-kurangnya 4 maqamat dalam masa 10 minit. Yang ini bagi qari dan qari'ah yang terlibat dalam tilawah. Manakala bagi peserta hafazan pula, mereka diwajibkan untuk menghabiskan sekurang-kurangnya 10 baris dalam masa 2 minit. Beliau berkata johan tilawah dan hafazan akan memenangi wang tunai RM20,000 tahun ini berbanding kadar lama RM15,000 pada tahun lalu. Selain itu, johan peserta MTHQK akan mewakili Malaysia pada Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang akan diadakan pada 20 hingga 26 Ogos depan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Katanya perasmian akan dilakukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 11 Jun, manakala majlis penutup dan penyampaian hadiah pula disempurnakan Tuan Yang di-Pertua Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan pra-pelancaran Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan di Bukit Jambul, Pulau Pinang hari ini. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan 1444 Hijrah bakal berlangsung di Pusat Konvensyen Pika Arena, Butterworth. Baik, selepas ni peluang memiliki kediaman mampu milik. Alhamdulillah bertemu kembali. Lebih 4,000 unit kediaman ditawarkan di Pameran Harta Tanah Bumiputera atau BPEX, khususnya buat Bumiputera di sekitar Lembah Kelang. Dengan harga yang bermula dari RM250,000, ia membolehkan golongan B40 dan anak muda untuk memiliki kediaman. Menurut Pengarah Urusan Marvel Management Communications Sdn Bhd, Datuk Nur Rashikin Taib, selain harga yang kompetitif, pelbagai insentif turut diberikan kepada pembeli. Untuk pameran kali ini, kita ingin mengetengahkan skim jaminan kredit perumahan oleh syarikat jaminan kredit perumahan ataupun secara ringkasnya SJKP daripada MOF, daripada Kementerian Kewangan. Skim ini untuk membantu rakyat Malaysia untuk memiliki rumah. Maksudnya mereka tidak ada slip gaji ataupun bank statement, boleh juga memohon boleh memohon melalui bank-bank yang bersama-sama dengan SJKP ini seperti Jelasnya lagi, seramai 50 pemaju perumahan terlibat dalam pameran ini. Selain mempromosi lot Bumiputera yang belum terjual, pameran ini turut menggalakkan lebih banyak pemilikan Bumiputera di kawasan Lembah Kelang. Beliau berkata demikian pada sidang media Pameran Harta Tanah Bumiputera BPEX yang dirasmikan Exco Perumahan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Rozia Ismail di Westlink Garage and Cafe di Kuala Lumpur pagi tadi. Sementara itu, Rozia berkata pembeli juga bakal menikmati tawaran potongan sehingga 15% menerusi pembelian rumah dalam pameran ini. Tambahnya, inisiatif tersebut selari dengan matlamat kerajaan negeri dalam membantu rakyat Selangor untuk memiliki satu rumah, satu keluarga. 6%, tetapi kali ini potongan 15%. Hanya 2 hari ini saja, 2 hari ini saja untuk kerajaan Selangor cuba untuk memenuhi masalah-masalah yang kita depan selama ini. Kadang-kadang pilihan rumah itu bukan saja dalam konteks harga sebenarnya. Sepatutnya kita kena melihat bagaimana golongan-golongan tertentu kita nak mereka memiliki hartanah ini seawal umur. Pameran Harta Tanah Bumiputera atau BPEX akan berlangsung selama 2 hari pada 27 dan 28 Mei bermula jam 11 pagi hingga 9 malam di Dewan 3 Pusat Pameran Mid Valley. TV Al-Hijrah dan Universiti Malaya menjalin kerjasama erat dengan memeterai memorandum persefahaman hari ini. Kerjasama itu antaranya bagi memastikan setiap kandungan penyiaran yang diterbitkan mempunyai data kajian tontonan yang lebih relevan sekaligus memenuhi permintaan penonton. Menurut Naib Chancellor Universiti Malaya, Datuk Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur, memorandum persefahaman ini bakal memberi impak positif yang besar kepada pihak universiti dalam menyediakan graduan-graduan yang berkualiti dalam menghadapi cabaran dunia kerjaya kelak.
Dengan adanya peluang ini, kerjasama yang dapat dibentuk ini akan memberikan nilai tambah kepada kedua-dua pihak dan untuk Universiti Malaya kepada pelajar-pelajar kami dalam memahami industri media ini dan menyediakan mereka untuk berhadapan dengan cabaran kerjaya apabila mereka selesai belajar nanti. Sementara itu, menurut Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris, kerjasama dengan para cendekiawan penting dalam membuat kajian berhubung data yang tepat bagi memastikan TV Al-Hijrah mampu bergerak dengan lebih cemerlang dalam mendepani dunia media yang semakin mencabar. Dengan rakan kerjasama bersama dengan pihak universiti, kita akan memastikan yang kita bersama dengan golongan cendekiawan untuk mendapatkan data. Pertama, data di dalam media industri sangat penting. Kita perlukan rakan-rakan daripada pihak universiti terutamanya untuk melakukan beberapa kajian, terutama kajian kepada audiens, kajian kepada penjenamaan TV Al-Hijrah, jenama TV Al-Hijrah, kekuatan kita. Sebab kita tahu data sekarang ni banyak. Cuma data yang kredibel tu kita perlukan untuk kita pastikan data itu tepat supaya kita boleh gunakan untuk perancangan kita juga. Beliau ditemui selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Universiti Malaya dengan TV Al-Hijrah di Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya siang tadi. Kitab Ihya Ulumuddin, karya tokoh pemikir Islam kurun ke-6 Imam Al-Ghazali, dilihat mampu menjadi kitab yang menjadi kunci penyelesaian kepada segenap konflik yang berlaku kepada dunia hari ini. Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah berkata, kitab ulung itu syarat dengan kupasan berkisar mengenai krisis kemanusiaan yang menjadi punca utama kepada pelbagai masalah. Datuk Dr. Luqman berkata pemikiran Imam Al-Ghazali dilihat masih relevan dan perlu diketengahkan kembali kepada masyarakat pada hari ini. Jadi kita lihat kepada kandungan kitab Ihya Ulumuddin itu betul-betul banyak menumpukan kepada kemanusiaan, dalaman spiritual itu. Jadi dalam krisis kemanusiaan sekarang ini, krisis tamadun, krisis ekonomi, krisis apa saja krisis yang berlaku berpunca daripada manusia itu sendiri. Jadi kita perlu menyelesaikan krisis itu daripada puncanya, iaitu manusia itu. Dan itu ini satu usaha yang sangat baik kerana masyarakat pada hari ini perlu diketengahkan dengan idea Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya bagi meneruskan kelangsungan dunia ini berasaskan kepada keluhuran peribadi, keluhuran kerohanian. Terdahulu, Datuk Dr. Luqman mengulas dalam sesi pembentangan mengenai Ihya sebagai penawar krisis dunia moden di seminar penghayatan Ihya Ulumuddin yang berlangsung di Shah Alam. Seminar itu turut menampilkan tokoh akademik Profesor Emeritus Dr. Osman Bakar, Pengerusi Institusi Kefahaman Islam Malaysia Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti, bekas Pengerusi Nadratul Ulama Profesor Dr. Said Akil Siraj serta tokoh ulama Patani Baba Ghazali Ahmad Fatoni sebagai pembentang dalam seminar berkenaan. Sementara itu, Profesor Dr. Said Akil Siraj ketika ditemui berkata, pengaruh pemikiran Imam Al-Ghazali banyak mempengaruhi golongan cendekiawan dan ulama di Nusantara termasuk kumpulan agamawan Wali Songo. Sangat-sangat berpengaruh. Buku-buku Ghazali dipelajari di Indonesia terutama di Malaysia juga. Baik yang kecil, Bidayatul Hidayah, sampai yang besar Ihya Ulumuddin yang 5 jilid, 5 mujallad itu. Sangat besar pengaruh Imam Ghazali di umat Islam. Ulama-ulama Nusantara dibawa oleh para Wali Songo atau yang mukim-mukim di Mekah, di Mesir. Sepulangnya beliau-beliau dari sana membawa buku-buku karya-karya Imam Ghazali. Sementara itu, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri memerlukan masa sehingga 3 tahun untuk menyempurnakan terjemahan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang keseluruhannya mengandungi 41 jilid. Katanya karya itu bakal diperluas ke universiti, perpustakaan dan masjid sebagai bahan bacaan kepada umum. Kita memerlukan 3 tahun sebab bab dia jilid banyak, dekat 40 jilid keseluruhannya. Tapi kita rasa kita cukup di peringkat awal ini kita mempunyai ramai volunteer dan mereka yang datang secara sendiri kepada kita menawarkan diri untuk membantu penterjemahan ini. Sebagaimana saya sebut dalam ucapan tadi, bukan mudah kerana ia bukan hanya perlukan kemahiran bahasa Arab tapi juga kena faham terhadap apa yang tersirat dan terkandung di dalam karya Ihya Ulumuddin ini.
Terdahulu, seminar dan pelancaran projek penterjemahan Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali itu dirasmikan Datuk Seri Amiruddin sempena Festival Turath Islami Selangor di Shah Alam. Festival Turath Islami Selangor yang berlangsung selama 5 hari bermula 20 hingga 25 Mei itu bersempena projek Julung Kali terjemahan edisi bahasa Melayu Kitab Ihya Ulumuddin yang dibiayai Kerajaan Selangor. Program dengan kerjasama inisiatif Buku Darul Ihsan dihadiri kira-kira 2,000 peserta. Baik, telah tiba pencarian bakat untuk digelar Da'i Muda Yadim 2023. Anda telah bersedia untuk merasai cabaran sebenar dunia dakwah? Anda telah bersedia untuk melestarikan gerakan dakwah dalam dunia yang penuh mencabar ini? Jika ya, hantar penyertaan anda ke email admy@yadim.com.my atau hubungi nombor-nombor yang tertera sekarang. Akademi Da'i Muda Yadim melestari gerakan dakwah. Angkasawan wanita pertama Arab Saudi tiba di ISS. Laporan luar negara, angkasawan wanita pertama Arab Saudi, Rayana Barnawi, selamat tiba di stesen angkasa antarabangsa ISS. Barnawi bersama 3 lagi rakan sepasukan tiba di ISS kurang daripada 16 jam setelah berlepas dari Florida Ahad lalu menaiki roket SpaceX Falcon 9. Barnawi, 34 tahun, seorang penyelidik kanser payudara akan melengkapkan misi 10 hari bersama rakan senegaranya, Ali Al-Qarni, yang juga juruterbang pesawat tempur, yang merupakan angkasawan lelaki kedua dari negara Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menanggung sepenuhnya penerbangan bagi kedua-dua angkasawan warga negaranya itu. Manakala 2 lagi merupakan bekas angkasawan NASA, Peggy Whitson dan John Schaffner, ahli perniagaan. Kedua-duanya warga Amerika Syarikat akan menyempurnakan misi Axiom Space 2 itu bersama Barnawi dan Al-Qarni. Barnawi sebelum ini berkata beliau akan melakukan penyelidikan mengenai sel kanser payudara di ISS. Kru Axiom Space 2 berlepas dari pusat angkasa Kennedy di Cape Canaveral, Florida pada Ahad lalu. Sebanyak 573 letusan gunung berapi Popocatépetl yang terletak di tenggara Meksiko telah direkodkan sejak Ahad lalu. Sehubungan itu, Kerajaan Meksiko mengumumkan beberapa langkah pencegahan termasuk penyediaan tempat pelindungan dan penempatan tentera yang akan menguruskan pemindahan penduduk jika keadaan memerlukan. Sejak 2 hari lalu, 70% daripada letusan berkenaan merupakan letusan kecil. Setakat ini, Pusat Pencegahan Bencana Kebangsaan mengeluarkan amaran peringkat kuning fasa 3. Keadaan itu menyebabkan 2 lapangan terbang antarabangsa di Mexico City membatalkan penerbangan untuk hari ketiga berturut-turut. Letusan gunung berapi berkenaan menjejaskan kira-kira 22 juta penduduk kawasan sekitar dan pihak berkuasa pendidikan turut mengumumkan beberapa sekolah di Puebla dan Tlaxcala ditutup. Beberapa kawasan di negeri New Delhi dilanda gelombang haba apabila mencatat suhu melebihi 46 darjah Celsius sejak semalam. Menurut Pusat Meteorologi Serantau, Bandar Najafgarh dan Kompleks Sukan Commonwealth mencatatkan suhu maksimum berkenaan 2 hari berturut-turut. Bandar Najafgarh merekodkan suhu 46.3 darjah Celsius semalam dan melebihi 45 pada hari ini. Susulan suhu itu, New Delhi dilihat lengang dan orang ramai juga diingatkan mengenai gelombang haba berkenaan. Beberapa sekolah juga ditutup ekoran cuaca ekstrim itu. Pada Mei 2022, New Delhi pernah mencatatkan suhu tertinggi 49 darjah Celsius. Selain New Delhi, India turut mengeluarkan amaran gelombang haba dan cuaca panas di 6 negeri termasuk Uttar Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala dan Maharashtra Konkan. Baik, telah tiba pencarian bakat untuk digelar Da'i Muda Yadim 2023. Anda telah bersedia untuk merasai cabaran sebenar dunia dakwah? Anda telah bersedia untuk melestarikan gerakan dakwah dalam dunia yang penuh mencabar ini? Jika ya,
Hantar penyertaan anda ke email admy@yadim.com.my atau hubungi nombor-nombor yang tertera sekarang. Akademi Dai Muda Yadim melestari gerakan dakwah. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringat, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.